Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mari kita sama-sama buka kita punya majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, tahu kita punya tajuk hari ini apa? Okey, tidak tahu. Sebelum Ustazah bagi tahu tajuk, Ustazah mau tanya, kaifa halukum? Alhamdulillah, bil khair. Ada yang sakit? Sekarang ni kan ramai yang sakit mata kan? Ada puteri yang sakit mata? Kena balik, jangan dekat dengan kawan. Sebabnya cepat berjangkit tu. Pergi hospital. Okay. Sakit mata ni dia cepat berjangkit tak? Okay. Okay, tanpa membuang masa kita lanjutkan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustazah akan kongsikan tajuk kita adalah sumber hukum dalam Islam. Okey, budak pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 sudah tahu sudah ni, arif sudah. Okey. Okey, apa yang sumber hukum utama kita? Al-Quran, lagi? Sunnah, lagi? Hadis dengan sunnah sama lah. Ijma' lagi? Qiyas. Alhamdulillah. Macam dah payahlah Ustazah bagi perkongsian di sini ni, semua sudah tahu. Okey, kita sama-sama ulang kaji ya, ulang kaji. Okey, yang adik-adik ni bagi ilmu yang barulah, adik-adik tingkatan 1, tingkatan 2 kan. Okey, tingkatan 3 juga. Okey. Yang sumber hukum kita ni ada sumber utama dan sumber tambahan. Okey, tapi mungkin memandangkan masa kita tidak banyak, Ustazah akan share sumber hukum utama sahaja. Okey, yang pertama iaitu Al-Quran. Tapi sebelum tu Ustazah mau bagi tahu sumber hukum tu apa sebenarnya. Okey, sumber hukum adalah tempat ataupun bahan yang menjadi rujukan dalam mengetahui sesuatu prinsip atau hukum syarak termasuk perniagaan Islam. Okey. Okey, dua jenis sumber hukum yang Ustazah cakap tadi, iaitu yang disepakati dan juga yang tidak disepakati. Okey. Kita tengok sumber yang pertama adalah Al-Quran. Okey, Ustazah, seperti yang kita tahu, kitab suci Al-Quran ini adalah sumber utama yang paling utama, paling atas lah. Okey, sumber pengambilan hukumnya dan dihimpunkan dengan firman ataupun kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga melalui siapa? Malaikat Jibril. Okey, pandai. Okey, untuk dijadikan panduan hidup umat manusia di dunia. Okey. Seterusnya, okey. Dalam firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Demikianlah kitab Al-Quran itu yang tidak ada lagi keraguan padanya, yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat keberapa? Pandai, ayat yang pertama. 1. Okey. Di sini adalah jaminan Allah. Allah akan jaga itu Al-Quran kita.
Dan Al-Quran juga adalah bukti mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya, apa yang terkandung dalam Al-Quran itu? Okey, dalam Al-Quran ada disebut pasal hukum dan maklumat akidah. Okey, Ustazah mau tanya, akidah itu apa? Okey, ada yang boleh kepercayaan lagi? Ada yang boleh bagi tahu Ustazah secara detail? Satu orang di sini. Ustazah bagi gula-gula. Siapa mau? Apa itu akidah? Marilah kongsi, sama-sama berkongsi. Janganlah cakap di belakang saja, mari. Ada mic sini. Cepat. Akidah tu apa? Mari sinilah, jangan sebut nama orang. Mari cepat. Sportinglah sikit. Mari sini. Mau kongsi ilmu ni dengan kawan-kawan. Apa itu akidah? Kau tidak tahu apa itu akidah? Mari sini, siapa tahu? Mari sini. No, tidak. Okey, akidah itu adalah, Ustazah tidak dengar. Akidah itu apa? Keyakinan ataupun pegangan hidup kita. Okey, kita teruskan. Dalam Al-Quran ini juga ada seruan kepada akhlak mulia. Dalam Al-Quran tu ada beberapa ayat yang menyuruh kita berbuat baik. Sama ada dengan manusia ataupun dengan binatang ataupun alam sekitar kita. Okey. Seterusnya peristiwa gaib. Okey, ada disebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Siapa boleh baca ayat ketiga surah Al-Baqarah? Ayat ketiga. Mari sini. Ta'al, bisur'ah. Laju. Okey. Ayo berdirilah. Macam masa jadah saja. Alif lam mim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Okey, terima kasih. Ada perkataan apa di situ? Ada gaib kan? Okey, peristiwa gaib. Okey, Ustazah bacakan dia punya maksud. Iaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan solat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Okey. Kita berhenti sekejap lah. Okey. Kita sambung balik. Okey, sudah bisa Zan. Okey, cerita tadi peristiwa gaib. Okey, Allah dia ceritakan awal-awal lagi dalam Al-Quran dia ceritakan pada pasal peristiwa gaib. Okey, ada juga surah-surah yang menceritakan pasal gaib ni. Apa yang gaib ni? Contohnya jin, syurga, neraka, hari kiamat, lagi apa lagi? Alam barzakh, qada dan qadar, semua itu yang kita tidak boleh nampak. Okey, itu adalah gaib, peristiwa gaib diceritakan juga dalam Al-Quran. Okey, seterusnya apa lagi isi Al-Quran itu ialah
cerita-cerita pengajaran-pengajaran. Okey, cerita-cerita pasal kisah-kisah Nabi, Nabi Musa, Nabi Isa. Ada banyak pengajaran yang kita boleh ambil dari situ. Okey, tentang pengajaran dan hukuman balasan. Dalam cerita Nabi Lut pun ada ceritakan dalam Al-Quran kan. Apa peristiwa ataupun apa peristiwa lah, apa peristiwa yang berlaku pada kaum Nabi Lut yang sampai Allah menterbalikkan dunia. LGBT kan, itu pun diceritakan. Okey, salah satu juga hukum-hukum amali seperti ibadat dan muamalat ada juga diceritakan dalam Al-Quran. Okey, seterusnya ibadat. Okey, ibadat ini adalah hukum yang mengatur hubungan kita manusia dengan pencipta iaitu Allah. Dan juga muamalat. Muamalat pula adalah hukum yang mengatur manusia dengan manusia. Okey, jangan fikir kalau muamalat jual beli sahaja. Tapi lebih daripada itu. Muamalat ini ada kekeluargaan, ada ekonomi, perniagaan, kepimpinan, kemasyarakatan, kehakiman, balasan jenayah dan juga pentadbiran negara. Itu muamalat. Ada juga diceritakan dalam Al-Quran. Begitu detailnya kita dapat panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dan sumber yang kedua adalah sumber hadis ataupun sunnah. Okey. Sumber hukum yang kedua ini didefinisikan segala apa yang datang daripada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir ataupun pengakuan. Okey. Dalam surah Al-Asy, dan apa juga suruhan yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, kepada kita lah, maka ambillah ia serta amalkan, dan apa juga yang larangannya kamu lakukan maka ikutlah. Okey, maksudnya dalam Al-Quran sudah menegaskan kita bahawa ikutlah sunnah Rasulullah SAW. Okey. Okey, apa peranan hadis sebenarnya? Boleh satu orang? Terutamanya yang menengah atas ni, tingkatan 6 pun boleh. Hadis. Okey. Dorang ni kan, dorang tahu, kamu tahu sebenarnya kan. Tapi malu-malu mau share ilmu dengan kawan-kawan. Okey. Hadis ni adalah menyokong kepada hukum Al-Quran. Okey, contohnya hukum menderhaka dan cara solat, menjelaskan hukum yang kurang jelas. Contohnya dalam Al-Quran Allah suruh perintah kita tunaikan solat. Tapi adakah dalam Al-Quran cara solat? Tidak ada. Jadi datangnya hadis Rasulullah cara bagaimana kita menunaikan solat. Okey? Itulah hadis. Okey. Hadis juga menerangkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya larangan memadukan anak saudara dan ibu saudara. Dan juga hukum penzina. Penzina memanglah lelaki dan perempuan. Okey. Penzina apa? Muhsan. Okey. Itu semua dalam Al-Quran ada, tapi diceritakan lagi jelas dalam hadis Nabi. Okey. Boleh faham di situ kan? Okey, senang saja. Dan seterusnya sumber hukum yang ketiga adalah ijma ulama. Okey. Ijma ulama, kesepakatan para ulama mujtahid
sama ada dalam bentuk iktikad, kata-kata ataupun perbuatan mengeluarkan hukum dalam suatu perkara yang berlaku selepas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Masa ni Nabi tiada sudah. Jadi macam mana mau tanya hukum? Apa hukum ni? Sebelum ni kalau masa Nabi ada, semua sahabat-sahabat merujuk kepada Nabi. Tapi bila Nabi sudah wafat, jadi kalau ada sesuatu masalah tu, dorang akan bukan orang sembarangan lah. Maksudnya ulama-ulama yang boleh memberikan pendapat dengan bernaslah, okey? Dorang akan bersepakat ataupun membuat perbincangan. Okey. Semua ulama mujtahid sepakat mengenai hukum syarak terhadap satu masalah yang berkaitan. Wujudnya jumlah ulama mujtahid pada masa berlakunya sesuatu masalah ataupun sepakat. Sepakat ulama mujtahid mengeluarkan pendapat masing-masing secara tegas dengan hujah masing-masing. Kalau ini tidak boleh, kenapa? Kalau ini boleh, kenapa? Dorang ada hujah dia. Bukannya sembarang, ya. Okey, sama ada berupa perkataan atau perbuatan, baik secara bersendirian ataupun berkumpulan. Okey. Hujah penerimaan ijma'. Okey, ikomatkan? Okey, kita teruskan saja. Kesepakatan para ulama adalah kebenaran yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Okey, Ustazah akan baca maksud hadis. Ada dua hadis ini berkaitan dengan hujah ijma'. Okey, yang pertama, umatku tidak akan bersepakat dalam perkara yang salah. Okey, ini hadis Nabi. Okey, yang kedua, apa-apa yang menurut umat Islam itu baik, maka ia baik juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, itu ijma' ulama. Dan yang seterusnya adalah qiyas. Okey. Ustazah kali ini Ustazah meminta salah seorang bagi contoh qiyas. Dari siapa-siapalah? Dari tingkatan 4 kah, tingkatan 5 kah, tingkatan 6 kah? Mari kongsikan. Tadi Ustazah lupa bagi gula-gula dengan Maisara. Maisara, Ustazah bagi gula-gula. Marilah, tolong. Sini di depan. Contoh qiyas. Nah. Sinilah. Orang sana. Sini, maju ke depan. Terima kasih. Okey, contoh qiyas. Dekat sikit. Pengharaman arak. Okay. Pada zaman Rasulullah dahulu, dia ada dada kan salah? Dada belum ada. Jadi pada zaman kita ini sudah ada dada. Jadi dada ini dikira sebagai haram kerana dikiaskan hukumnya kerana terdapat sifat yang sama dengan arak, iaitu boleh memudaratkan kesihatan. Okey. Terima kasih. Kejap Ustazah bagi gula-gula. Okey, terima kasih Ain. Okey. Qiyas adalah bandingan masalah yang tidak dijelaskan hukumnya dalam Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Jadi di Sabah ni apa dia tu? Air tapai tu kan? Tidak ada dalam Al-Quran, tapi kita sabitkan sama seperti apa? Sebab dia memabukkan. Okey. Boleh faham sudah kan? Okey. Jadi di sini Ustazah ulang semula sumber utama dalam Islam ada 4, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan
Kias, Alhamdulillah. Okey, sumber hukum tambahan itu nanti insya-Allah Ustazah akan kongsi selepas ni ataupun ustazah-ustazah yang lain lah. Okey, setakat itu ini sejarah yang kita kongsikan pada hari ini. Ya Allah ya Tuhan, ampunkan dosa kedua ibu bapa yang menjaga kami dari kecil hingga dewasa. Balasilah mereka dengan syurga, balasilah mereka